With Designer, you can بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها Alert from calendar. الضالون Men carry diary to turtle muda. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث if you sell this product online. If you drive,
تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya. Dan hari ini adalah 1 Disember, hari lahir orang rumah saya. My wife's birthday for today, 1st December. Selamat hari lahir kepada isteriku yang tersayang yang berada di Singapura dan saya pula berada di Kuala Lumpur, right, disebabkan pandemik dan pelbagai benda ni. Jadi kita tak dapatlah nak bermacam dulu terus terbang, terus datang kan. Tapi sekarang nak terbang, alamak nak duduk 14 hari pula tu dekat Singapura sekarang. Quarantine 14 hari, lepas tu nak datang sini balik 14 hari lagi. Jadi tak apa, kita sabar, kita reda, kita terus bersangka baik. Pastinya segala benda yang Allah berikan, Allah jadikan tu adalah untuk kebaikan kita. Pasti. Itu pasti sangat. Jadi kita kena yakin dengan segala yang Allah telah aturkan kepada kita. Jadi kita terus melakukan kebaikan insya-Allah. Dan seperti biasa, apa kata kita mulakan dengan hari kita ni dengan beristighfar. Sambil beristighfar, kita boleh share streaming ataupun share live Abang Abu ni dengan kawan-kawan anda, rakan-rakan anda, supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan kita right pada hari ini. Yang kita akan bincangkan sedikit ilmu yang mungkin Abang Abu nak kongsikan. Alright, ada soalan daripada Yusri Syam, dia tanya, alright, best apa 2 best je, best 3 best. Ayu Amira dia cakap favorite surah dan favorite qari. Allahu akbar. Alright, dan kita juga ada Assalamualaikum, selamat pagi bang, Yusrin Syam Yusof daripada Sabah. Lama kau tak jumpa aku. Alright bang, sudah sarapan? Belum lagi, saya belum lagi sebab saya nak sarapan tadi, habis saya nak pergi dah lambat sangat. So saya rasa tak apa, saya habiskan live kita pada hari ini. Lepas live dah habis,
Then insyaAllah mungkin saya akan terus ke sarapan pagi. Alright, bagaimana keadaan di tempat anda? Boleh cerita sikit ke? Sebab di sini nampaknya tenang, sangat relax, sangat macam tenang gila. Dia macam sejuk, redup sangat. Dekat luar office Abang Abu ni dia memang tempat jogging, jadi memang sejuk sangat, memang best sangat. Alright. Dan kita juga ada dekat sini, salam Abang Abu, good morning, working and watching you at the same time. Alright, okay. Thank you for watching me, and yeah, please make use of that by asking questions. If you have questions, if you have some maybe you want to share something, please do so. Sebab kita memang dalam sesi ni kita memang banyak soal jawab, tanya-tanya khabar dan sebagainya. Hari ini 1 Disember, hari lahir isteri saya. Hari lahir isteri saya di Singapura. Dia ada kat Singapura dengan anak-anak saya semua. Mereka celebrate insyaAllah ni hari dengan my father-in-law, my family-in-law insyaAllah. Alright, okay, salam Abang Abu, Munira Mustafa. Mana kau hilang, Munira? Oh, banjir. Sorry. Kami di Ulu Dong, banjir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Pastinya ada satu hikmah, bersabar dan reda dan terus berdoa kepada Allah. Alright, bersabar, reda dan terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam segala benda yang Allah bagi pasti akan ada sesuatu yang kebaikan. Allah akan bagi balik bagi orang yang bersabar dan reda dengan segala ujian. Jadi kita terus bersabar dan reda. Mudah-mudahan Allah terus akan dapat dapat memberikan kita kebaikan daripada kesabaran kita, insya-Allah. Alright. Dan siapa yang menyambut hari lahir pada Disember ni, alright? Selain daripada adik saya pula. Orang rumah saya, anybody else yang menyambut hari lahir pada hari ini ataupun bulan ini, jadi kita ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada bulan ini. Dan yang bulan lepas tu kita cakap belated birthday. Alright. So Ayu dia cakap alhamdulillah dah 2 hari panas, jemuran semua dah kering, alhamdulillah. Alright, nampak ada kebaikan, setiap benda tu ada kebaikan. Happy birthday to the love of your life. May Allah bless her with good health and wealth. Amin, amin ya rabbal alamin. Syarmila, thank you very much for that. And kita ada Munira, insyaAllah. Ada ni Bambu. Terima kasih Bambu atas doanya. Amin. Alright. Okay, sambil-sambil kita nak berbincang pada hari ini, bagaimana dengan keadaan COVID terus dalam keadaan tinggi. Jadi sentiasa dalam keadaan yang bersih, maksudnya bersihkan tangan, pakai mask. Tengok Abang Abu memang ada like mask kan, keluar je kena pakai, balik je basuh tangan dengan sabun, right? Jangan dekat-dekat dalam tempat-tempat yang kalau penuh sangat tu tak payah masuk lah, right? Tak perlu, right? And then juga jangan selalu nak keluar kalau tak ada benda kita nak buat kan. Duduk kat rumah, duduk kat office, duduk kat mana-mana, buatlah kerja, right? Okay bang, apa pengisian hari ni? Hari ni Abang Abu nak pengisian mengenai willpower tau, willpower. Pengisian hari ni dia lebih kepada willpower. Apa willpower? Apa tu willpower dan kenapa willpower pula yang Abang Abu nak bincangkan pada hari ni? Apa bagusnya kan? Jadi saya nak just like tulis kat sini, topik hari ni adalah willpower, right? Okay, saya mungkin saya tulis topik willpower. Itu dia topik kita pada hari ni, insyaAllah. Willpower, right? Kita nak bincang pasal willpower kejap lagi. Jadi apa tu willpower kemudian kita bincangkan, right? Kita akan bincangkan selepas kita berkenalan. Kita berkenalan pula, kita berkuah. Sebab kita ni kena tanya kan khabar kau orang ni. Yusrizam ni, Yusrizam apa khabar dekat Sabah? Alright, Halim Usuk, Assalamualaikum Abang Abu, best. Halim daripada mana Halim? Dan macam mana keadaan di tempat Halim? Boleh cerita kat sini sikit, insyaAllah. Alright, dan juga Munira, okay, how's things dengan kau punya resort semua? Sebab Munira adalah seorang yang mengusahakan resort, okay. Alright, boleh define bang. Boleh define insyaAllah kejap lagi. Kita berkenalan dulu, kita beramal mesra, tanya khabar, like sihat kan, tanya anak-anak macam mana, kat rumah, family macam mana,
mak ayah macam mana, semua sihat, diri kita ni macam mana, alright. Jadi sambil itu kita beristighfar, sambil kita berkongsi segmen pada hari ini dengan rakan-rakan anda, dengan tekan share, astaghfirullahalazim, satu share. 10 kali astaghfirullahalazim, 10 share, insya-Allah kita boleh bagi, jadi kita dapat 2 pahala. Satu kita share benda yang baik, satu lagi kita cakap ataupun kita beristighfar, membawa kebaikan. Dan jangan terus tunggu macam tu, tekan love banyak-banyak, tekan love banyak-banyak, tekan love. Sambil love tu alhamdulillah, tekan love yang banyak kat situ, right? Okey, Halim dia cakap, Halim property bang. Ini on the way nak tengok property. Alhamdulillah pagi-pagi dekat mana? Halim dekat mana? Singapura ke, dekat KL ke, dekat mana? Which area? Dan property adalah satu benda yang saya sangat akan berikan perhatian yang sangat banyak pada tahun ini, tahun 2020. Alright, dekat kawasan mana? Alright, jadi anda yang mungkin nak juga bersama-sama invest dalam property, bolehlah kita join, kan? Kita bincang-bincang, kita ada grup-grup untuk kita bincang-bincang macam mana kita nak buat duit dengan property. Alright, okay, kita juga ada kat sini siapa? Alhamdulillah abang, Sabah, alhamdulillah suasana pagi yang redup dan tenang. Hari ini Gunung Kinabalu boleh nampak daripada bandar KK bang. Nice. Allahu Akbar. Alright, very good. Dah boleh nampak Gunung Kinabalu. Duduk Kinabalu ni, duduk KK ni memang interesting sebab banyak benda yang very fresh. Saya naik gunung, saya tak naik gunung tu lah, saya naik apa tu, sampai ke atas-atas tu. Boleh pegang awan, babe. Aku main-main dengan awan. Aku ni suka tau nak tembus dalam awan tu kan. Awan tinggi tak boleh, selalu tengok kapal terbang ditembus kan. Aku pun nak tembus. So ada dekat Sabah tu, sekali naik kat atas benda tu, awan tu kat depan kita masuk. Seolah-olah nak masuk dalam awan macam tu lah. Right, saya suka sangat KK. Memang tenang, tempat yang very nice. Banyak nature punya benda kita boleh dapat dekat Sabah, dekat KK. Baik, Alim on way ke Rawang, kita pernah jumpa meeting. Allahu Akbar, saya ni asyik terlupa lah. Aduh, ya Allah Halim. Sorry ya bang. Sorry. Alright. On the way, kita pernah jumpa meeting dengan Datuk Ali baru ni. Alright, okay, so how's things going? Bagus InsyaAllah property banyak ke dah ada? Sebab kita nak terjun ni kejap lagi. Kita nak terjun dalam property. So InsyaAllah banyak persediaan sedang berlaku. Alright, mungkin kita adalah InsyaAllah kita akan jumpa balik dengan Datuk Ali dan juga Abang Halim kalau ada kesempatan untuk kita nak tengok macam mana kita nak jadikan property sebagai satu benda yang paling juga dalam tahun 2021 ni. Dia ada beberapa benda yang saya rasa perlu kita beri perhatian. Satu, of course, emas. Jangan tertinggal daripada emas. Pastikan anda buat pelaburan emas setiap bulan 1 gram pun tak apa. Janji buat saja, right? Itu buat. Lepas tu kita perlu juga mula memahami mengenai investment tertentu, right? Kita perlu ada investment, perlu faham pasal investment. Tahun 2021 adalah peluang untuk investment. Saya tak akan specifically cakap ini itu, tapi keseluruhannya investment mempunyai satu skop yang perlu kita lihat sebab akan berlaku beberapa kebangkitan luar biasa. Jadi bersiap sedia dengan ilmu yang betul dan kewangan yang cukup. Kerana tanpa kewangan pun mungkin awak tak dapat bersama mengambil peluang-peluang yang akan datang. Selepas tu perlu benda ni, iaitu virtual. Kita berada dalam virtual reality. Kita berada dalam virtual economy. Kita berada dalam virtual world. So, awak suka tak suka, awak kena masuk ke dalam virtual world. Macam ni lah, ni kira virtual lah. Awak tak perlu datang tempat saya tak perlu pergi mana-mana, saya duduk kat sini. Saya virtually present myself here and many people boleh tengok, boleh dengar, boleh tanya. Hari ni kita buat kelas pun dah macam tu, kita datang seminar macam tu, dah tak lagi macam nak pergi-pergi lagi. Orang dah mula adapt to this dan saya rasa peluang untuk setiap orang sudah menjadi sama. Dia tak ada ni terror, tak ada lagi. Semua orang mempunyai peluang sama
untuk kita mengambil peluang-peluang pada yang ada dengan virtual dan expand. Itulah gift adalah topik ataupun saya punya tema pada tahun ini. Alright, okay. So ada cerita best ke? Mana property yang best? Abang Ali boleh cerita sikit property yang best kat mana? Syarmila, so how Singapore? What's new in Singapore? Bolehlah cerita sikit kan? Cerita sikit kat Singapore apa news and everything. Hari ni kita nak cerita sikit mengenai willpower yang seharusnya kita gunakan untuk mencapai banyak benda. Sebab ini adalah satu rahsia dan satu kekuatan yang Allah bagi pada kita yang sebenarnya disalahgunakan, dan benda tu bila kita salah gunakan dia tak akan membantu sikit pun. Jadi itulah yang kita akan bercerita sekejap lagi insya-Allah. Tapi sambil-sambil tu kita nak juga tahu apa keadaan awak. Alright, Cik Suria ada kat sini, Cik Suria ada Anas Azmi. Anas ni ketua darjah kita ni. Dan kita juga Dr. Nisa Ibrahim, Dr. Nisa pun ada kat sini insya-Allah. Alright, jadi hari ni juga macam saya cakap, hari lahir isteri saya. Rumah saya punya birthday hari ni. Tapi diorang semua kat Singapura, saya kat KL. Tapi apa pun doa kita doakan mudah-mudahan Allah akan terus merahmati dan memberkati isteri saya dan juga keluarga saya. Mudah-mudahan kami terus menjadi keluarga sakinah, diredai oleh Allah SWT. Walaupun pelbagai pencabaran ujian yang pastinya akan berlaku dalam setiap keluarga, tetapi kasih sayang Allah tu sangat luas, sangat besar, sangat power. Jadi kita terus kita sayang kerana Allah SWT. Kita terus menyintai keluarga kita kerana Allah Ta'ala, dan kita terus buat kebaikan kepada keluarga kita. Sebenarnya keluarga ni satu rezeki yang memang luar biasa, sebab daripada keluarga ni banyak benda yang Allah bagi pada kita, right? Jadi jagalah keluarga kita, jagalah kasih sayang keluarga kita. Kadang-kadang kita memang ada lah macam-macam kan, tapi kita teruskan perjalanan. Ini adalah satu ujian dan cabaran yang akan sentiasa ada pada setiap orang yang bernama keluarga, right? Okay. Jadi hari ni Abang Abu nak share sedikit mengenai willpower, right? Apa itu willpower? Dan saya dapati bahawa dalam satu benda yang kalau kita ingin mencongkel daripada diri kita adalah willpower. Sebenarnya willpower ni adalah benda yang telah pun ada di dalam diri kita, dan willpower ni sebenarnya perlu kita gunakan ke atas diri kita dan bukan pada orang lain. Masalahnya apa yang berlaku pada sekarang ni, ramai orang menggunakan willpower mereka untuk memaksa orang lain buat sesuatu untuk mereka. Jadi itu adalah yang bertentangan dengan konsep willpower ni. Konsep willpower adalah yang diri kita, yang perlu kita letakkan dalam diri kita, right? Dengan penuh keyakinan dan ketabahan, dengan the faith, like the faith yang kita letakkan pada Allah, dan kita terus ada willpower untuk melakukan. Jadi willpower adalah satu benda yang perlu kita congkel. Benda tu ada dalam diri kita, jadi kita kena congkel. Alright. Okay, siapa ni? Oh, Dr. Nisa, dia cakap Assalamualaikum. AA yang encem dan baik hati. AA dan AB semua encem Oh, encem. Alright, okay. Area Klang Valley bang. Okey bang, mudah-mudahan kita sama-sama berjaya. Selamat hari lahir kepada isteri abang. Saya pun dah sampai site. Good luck everybody. Okey bang. Alright, enjoy your enjoy your property hunting. Dia tu hunter ni apa? Hunter, pemburu. Dia adalah pemburu property. Dia property mana dia buru property tu, siapa nak boleh beli dengan dia. Okey. Dan Siti Radia, Assalamualaikum Siti. Dan bagaimana keadaan di tempat awak? Awak sarapan apa hari ni kan? Sarapan apa hari ni? Dan sambil tu saya nak juga macam tanyalah, dalam perjalanan hidup kita ni kan, ada tak pernah kita pakai willpower dalam kita nak mendapatkan sesuatu? Ada tak pernah kita macam willpower? Right, willpower adalah satu keinginan, satu benda yang luar biasa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Alright, kita kena congkelkan benda tu. Alright. So sebab tu willpower ni benda yang pada saya lah, willpower ni something yang the magic that we have inside us. Satu magic yang ada dalam diri kita adalah willpower. Dan ramai orang dia hanya tak perasan mengenai willpower ni. Mereka tak dapat menggunakan willpower ni dengan
dengan lengkap tau. Jadi saya hari ini nak bagi tahu anda sebab willpower ni kan. Alright, willpower ni adalah satu benda yang kita boleh menjadikan bukan minda saja tau. Keseluruhan body kita ni, keseluruhan sel-sel tubuh badan kita ni, dia terangsang dengan willpower ni. Sebab tu orang-orang yang melakukan sesuatu, bila dia macam tak boleh buat, benda tu tak boleh jadi, benda tu macam rasa macam impossible, tapi willpower ni, dia boleh menjadikan kita punya sel-sel dalam badan kita sampai otak, semua ni, boleh menjadikan alam kita ni macam mula mendengar tau rintihan kita tu. Itu dia punya willpower ni. Dia bila kita dah ada benda tu dalam kan, so dia macam keluar, the vibration tu dia keluar sampai alam ni, alam yang Allah cipta ni akan mula merasa getaran tu dan like mula membantu kita tau. Itu dia punya steps tau. Itu yang dia mempunyai satu power to influence alam tau. Itu rahsia dia. Sebab tu orang yang berjaya dalam banyak benda lah, awak boleh kaji tau, boleh kaji kan. Banyak benda kita boleh buat kajian. Dalam kajian ni cuba tengok, orang-orang yang berjaya dia menggunakan willpower dia untuk mencapai banyak benda. Sebab tu pada Abang Abu, kalau anda rasa macam tak dapat ataupun like you are person who give up dengan easily, that means willpower awak tu kurang. Willpower awak tu awak tak gunakan. Awak bukan tak ada. Semua orang, setiap orang diberikan kuasa tu. Setiap orang ada dalam diri dia benda tu. Tapi cuma mungkin kita ni tak percaya. Kita ni mungkin tak yakin. Kita hanya berfikir dalam minda yang atas ni. Paling kuat kita pergi subconscious tu pun, subconscious tak perlu fikir, dia fikir sendiri. Tapi kita berfikir dengan minda ni. Sebenarnya willpower bukan datang daripada minda ni. Dia datang daripada satu perasaan, keyakinan yang bermula dalam jiwa kita tu. Jadi saya, macam mana aku nak terangkan benda ni tau? Benda ni kau kena experience Habib. Pernah tak kau lalu dalam satu benda yang kau rasa macam tak boleh, alih-alih kau cakap, aku nak buat lah. So masa tu kau terus berjaya buat. Sebab tu, sebab tu benda tu penting. Alright, ni ada soal. Macam mana nak inspire willpower dalam diri bang? Dia sebenarnya dah ada. Kita tak payah nak inspire. Kita kena congkil benda tu keluar. Satu, dengan keyakinan yang luar biasa. Maksudnya kita meletakkan penyerahan sebulat-bulat pada Allah. Kita kena yakin bahawa yang akan menjadikan benda ni Allah. Itu penting sekali. Sebab kalau kita nak willpower yang luar biasa, maksudnya kita tak boleh ada sedikit pun doubt, sedikit ketakutan. Willpower ni dia tak rasa takut. Right? Bila you ada willpower, takut semua ni dihilang. Right? Dan dia tak ada doubts. Negativity semua hancur. So that's willpower. So benda tu hanya boleh berlaku dengan keyakinan yang luar biasa dan satu kata orang tu, satu semangat yang luar biasa. So benda tu yang, ataupun dia macam ni tau. Dia willpower ni, dia akan jadikan diri kita ni positif. Dia matikan semua negatif-negatif yang ada. Dia terus buat. So itu maksud willpower. Alright? Willpower ni. Jadi macam mana kita nak rangsangkan, inspire, dia adalah dengan macam mana aku nak cakap? Satu purpose yang luar biasa. Satu purpose yang sangat dalam ataupun satu pain. Kita ada satu pain tau. Pain ni macam pedih lah. Satu kepedihan yang luar biasa ni yang datang diri kita, sebab itu menjadikan kita terus bangkit dengan willpower yang kita hancurkan semua negativity dalam diri kita dan kita akan terus ke depan. Dan ini sebenarnya willpower. Jadi ramai orang kurang jelas dengan willpower ni. Dia sebab dia mungkin tak pernah rasa. Jadi Abang Abu, apa yang Abang Abu bagi tahu selama ni? Willpower adalah satu benda yang boleh bawa kita melakukan benda yang impossible. Dan willpower ni bukan kita nak letakkan pada orang lain, kita nak tetap. Willpower ni lah untuk diri kita. Alright? It's about diri kita sendiri yang kita fikirkan. Alright? Dan dia macam, dia hilangkan doubts and fear. Dia hilang fear benda tu, dia tak ada. Alright? Dan dia lebih kepada yakin dan purpose.
Alright, and you akan mula nampak semua ni macam datang kat awak. Bila ada willpower ni, awak macam menarik tau benda-benda yang selama ni awak rasa impossible. That is pada Abang Abu something yang kita terlepas pandang. Kita tak nampak benda tu. Alright, saya pernah buat satu keputusan sangat ekstrim dalam life dengan niat untuk bebaskan diri dan keluarga daripada kezaliman dan penindas. Allah beri keyakinan yang luar biasa. Betul. Alright, that is what I mean. Alright, benda itulah sebenarnya willpower. Alright, dia menghilangkan negativity. Saya biasa gunakan willpower dalam presentation. Tak, willpower ni, yes, okay lah. So, bila ada willpower, presentation tu akan datang dengan satu benda yang luar biasa. Alright, yes, kecekalan. That's a nice word. I think that's the correct word for willpower ni. Kecekalan tau. Dia nampak tak? Kecekalan ni dia tak ada takut dah. Dia tak takut tau. Dia macam tak takut apa. Dia just like the badan, benda ni semua dia positif tau. Itu kelebihan willpower ni. Dia jadikan seluruh badan kita ni positif. Dia bukan hanya minda positif, dia keseluruhan badan. Dia minda tak berfunction lagi. Minda dah tak ada function. Dia terus masuk ke dalam body dan jadi macam tu. Oh, dahsyat babe. Right? Kecekalan dan semangat juang. Itu kata Kak Rin. Dia cakap kecekalan dan semangat juang. Alright? So, itulah benda yang mungkin Abang Abu nak just like share sikit. Dan mungkin korang ada ke benda mengenai kecekalan ni? Aku, sebab dalam hidup saya kalau tengok benda ni lah yang sebenarnya menjadi satu kekuatan mungkin yang Allah bagi pada Abang Abu ni adalah satu sifat untuk cekal. Apa pun berlakulah, tak pedulilah. Kan? Saya macam tak ada rasa macam takut ke sebab saya memang ada that, aku nak buat lah. Nak buat benda ni. Biarlah orang cakap aku apa pun. Biarlah orang nak maki aku ke, nak hina aku ke, nak cakap apa, lantak dia. Kan? Itu dia punya hal. Aku nak buat. Aku nak terus. Aku nak just like buat. Jadi, itu sebenarnya memberikan saya satu kekuatan dalam hidup saya untuk melalui pelbagai isu-isu yang berlaku. Setiap hari kita ada macam-macam isu yang kerana kecekalan tu kita terus. Saya rasa kalau tak ada kecekalan tu saya dah lama macam sudahlah, tak payahlah benda ni, aku relax sajalah. Kan? Tapi disebabkan kita ada purpose yang kuat, aku cakap no. Aku kena lalu. Right? Aku kena pasti aku buat apa yang aku nak buat dalam hidup aku. Apa yang aku nak lakukan dalam hidup aku ni aku kena buat. So kecekalan ni lah. Itu yang kita bincangkan lah. Alright? Mungkin Dr. Nisa pun dah cakap tadi. Dia cakap sebab dia pula buat satu keputusan yang ekstrim tu. Alright, dengan niat nak bebaskan diri daripada kezaliman dan penindasan ni. Ini macam kau, Dr. Nisa ni macam duduk kat mana je ni dia punya cerita, kena tindas-tindas ni. Ada ke juga kat Malaysia? Kena tindas Allah Akbar. Alright, kita ada, okay. So ada tak apa-apa yang mungkin korang nak macam just kongsikan kalau pada pandangan awak, willpower tu apa? Apa itu willpower pada awak? Maybe boleh komen kat sini. Apa itu willpower pada awak? Alright? Sebab apa itu willpower pada awak? Sebab willpower ni adalah satu energy. Satu energy. Willpower ni adalah dia bermula daripada kita dan benda tu akan menjadi satu vibration yang kuat sehingga dia menarik kekuatan alam untuk memberikan awak that strength. Kadang-kadang kau tak percaya yang ada orang boleh macam sebab dia geram dia punya willpower tu dia boleh angkat terbalikkan kereta habis. So tu level-level willpower. Kalau study willpower ni kan dia ada level-level dia dan ada yang boleh terperanjat dengan kekuatan dan kehebatan diri mereka yang ada tu. Ui. Sebab that is what we call willpower. Alright, okay, kat sini kita ada apa ni? Kita ada Ayu, dia cakap, okay, Ayu, fighting spirit yang sangat kuat datang dari dalam diri, yes. Alright, yes. Dia willpower ni juga adalah macam, kalau boleh, kita boleh nak, dia bagi macam satu, satu apa dia macam satu ubat kuat. Dia macam satu ubat kuat tau.
So kau willpower ni bila ada, kau lupa semua. Kau jadi macam you get some energy daripada out. That is willpower. So everybody talk about people yang achieve. Tengok the willpower dia orang tu. Kan, kau cakap tak boleh pun dia cakap boleh. Kau cakap macam mana boleh, dia cakap boleh. Because the willpower is answering you. Kan? Jadi cuma dalam ada willpower ni, jangan kita cuba nak kontrol orang lain. Dengan willpower ni, jangan kita kontrol orang lain untuk melakukan apa yang kita nak. Kan, kita jangan gunakan willpower kita pada orang-orang yang mungkin dia belum bersedia. Mungkin dia tak boleh. Jadi kita juga nak faham kita tak boleh kata orang tu memaksa seseorang untuk ikut kita. Kita tak boleh memaksa seorang kerana willpower kita nak change dia. Itu adalah benda yang sebenarnya bertentangan dengan alam. Jadi willpower ni adalah sebenarnya kekuatan alam yang alam bagi pada kita ni, kekuatan. Alright? Tapi dia tak boleh digunakan untuk benda-benda yang negatif. Sebab bila kita gunakan willpower untuk benda-benda negatif, dia akan merosakkan diri kita, merosakkan semua. Sebab tu kita perlu berikan willpower. Kita boleh transform tau willpower ni. Kita tak boleh kontrol orang, kita tak boleh macam memaksa orang dengan willpower kita. Tapi kita boleh transform willpower kita ni kepada orang untuk mereka dapat willpower dan bangkit balik. That's kekuatan willpower. Dia tak boleh, kita tak boleh gunakan untuk kita melakukan satu perubahan pada orang, tapi kita boleh transfer willpower kita ni kepada orang supaya mereka boleh bangkit. Contohnya, kita cakap orang miskin kan. Orang miskin sebenarnya bukan dia perlukan bantuan duit. Sebenarnya tak. Orang miskin yang kita cakap miskin kan, dia sebenarnya bukan perlukan duit. Dia perlukan satu, kata orang tu, motivasi. Dia perlukan satu inspirasi. Mereka ni memerlukan inspirasi, mereka memerlukan sesuatu yang mereka boleh macam apply. Mereka boleh melihat. Jadi willpower ni kalau kita boleh transform pada, sebab dia orang ni dia dalam, sebab saya dah buat kajian sikit lah. Dia orang ni dalam keadaan yang belief dia yang sangat rendah. Dia orang believe, the belief system dalam dia orang, pemikiran dia orang, semuanya dalam benda yang dalam bawah tau. Maksudnya dia tak percaya. Dia cakap dia punya self belief, dia punya fikiran, mindset negatif itu banyak. Jadi kalau kita boleh transform willpower dia, dan willpower dia boleh bawa dia ke sini. Dia perlukan itu, dia tak perlukan duit. Sebenarnya ramai orang kita ni bila orang miskin je kita cakap bagi dia duit lah, dia settle kan. Lepas tu dia akan kekal miskin. So kalau kita nak mengubah kemiskinan, poverty, adalah dengan satu benda, iaitu kita kena transform willpower. Willpower ni kalau kita dapat transform kepada orang-orang yang mungkin merasakan diri mereka ni lemah dan sebagainya, mereka boleh bangkit. That's a kekuatan willpower. Alright. Ni Dr. Nisa cerita juga ni. Saya jumpa willpower bila nak buat saya mulakan dengan solat hajat dan solat istikharah. Mohon Allah sungguh-sungguh. Dan willpower yang Allah berikan tu jadikan diri kita just unstoppable. Saya sangat setuju. Alright, sebab segala-galanya memang bermula dan datangnya daripada Allah. Kalau kita betul-betul berserah diri kepada Allah, kita minta kepada Allah, willpower tu memang akan ada. Alright, willpower ni bukanlah kekuatan yang ramai orang ingat willpower ni dia kena kuat. Tak, dia dalaman. Willpower ni di dalaman. Mungkin orang tu kecil je, kerdil gila, tapi sebab willpower dia boleh macam buat benda yang luar biasa. That is willpower. Kan? Jadi kita cerita sikit pasal topik willpower ni. Terima kasihlah kepada yang bersama-sama dengan Abang-Abu sambil-sambil tu. Siti Radia, ada apa yang betul tu? Cuba cerita sikit. Cerita sikit macam Dr. Nisa. Dia cerita pengalaman dia, apa yang dia rasa, diri dia lain, diri dia positif kan. Betul tak Dr. Nisa? Bila kita macam dalam keadaan tu, diri kita tak ada thoughts negatif. There's no negativity at all. There's no doubts at all. Alright, kita akan dalam satu energi yang positif je. Semua negativity tu mati tu. Kita matikan. Benda ni mati kan. Dia macam hancur semua. Alright, positif. Alright, dia macam satu energi yang memang kita tak boleh nak describe. Dia kena rasa. Dia kena rasa. So that is willpower.
Alright, jadi Abang Abu sangat-sangat nak transfer willpower ni daripada anda semua. Bangkit, alright. Apa yang Abang Abu kata itu. Oh, betul apa-apa Abang Abu yang kata tu. Alright. Terima kasih. Kita dah 10.45 hari ni tu dah sikit saya nak just like kongsi-kongsi. Jadi, saya nak just like bagi tahu dalam ilmu wang dunia akhirat ni. Okay. Bila kita nak capai kekayaan ni, dia bukan disebabkan banyak benda. Kalau kita check balik, tak percaya, panggillah seorang, ajak seorang tu dia pergi tanya, duduk dengan orang yang berjaya, kaya lah. Sebab korang ni semua nak kaya kan, nak dunia akhirat kan, kita nak ilmu wang dunia akhirat. Ilmu wang tu apa? Untuk kaya lah kan, untuk kaya supaya kita boleh bagi banyak benda, right? Okay, jadi kalau tanya, ambil seorang tu pergi duduk, awak bercerita dengan dia dan awak akan nampak banyak pencerahan yang kita akan dapat. Betapa diorang ni punya willpower tu sangat kuat. Alright, Dr. Nisa dia cakap diri akan reject negativity. Nampak? So bila ada willpower tu, negativity akan rejected tau. Dia auto tau. Memang betul tau. Saya memang rasa benda tu. Right, you will never entertain any negativity. Right, you just like going on to positive. Okay, kalau business kids affected by COVID, business kita, should kita like preserve and push on, and should we look again into making it better or stop and go for another plan, plan B, in view of the willpower topic? Okay, dia macam ni. Willpower macam saya cakap, tak boleh digunakan ke atas sesuatu. Dia atas diri kita. Kita tak boleh gunakan willpower atas bisnes untuk bisnes tu berubah. Tak boleh. Dia adalah untuk diri kita. Right? Bisnes tu kalau macam for example, bisnes dia kena ikut logik dan mula melihat potensi. Kita kena mula buat some study. Kita kena tahu sama ada at this junction, bisnes kita ni boleh function kan atau tak. Perlu kita tukar ke tak. Semua tu adalah fikiran. Tapi bila kita dah buat keputusan tu, masa kita nak melakukan itulah yang willpower punya subjek tadi. Alright? Jadi contohnya, dalam COVID ni, ramai orang yang terkesan. Definitely. Right? Definitely. Ramai orang yang terkesan. Ramai orang yang dalam keadaan yang macam tak tahu nak buat apa. Ramai yang mungkin lost. Right? Mungkin lost. Tapi apa yang saya nak cuba bagi tahu adalah, pertama, kita kena ada sifat keyakinan sebab segala-galanya berlaku dengan izin Allah. Pastinya Allah ni yang melakukan segala-galanya. Kalau Allah boleh buat benda ni, dia mesti boleh buat benda ni kan. Jadi kalau dah ni Allah boleh mengubah. Jadi first kali kita kena yakin tu. Kedua, seperti yang saya selalu cakap, kita kena yakin bahawa rezeki tu ada. Alright, rezeki tu memang ada di luar sana melebihi daripada apa yang kita perlukan. Rezeki tu ada lebih daripada apa yang kita perlukan. Itu kita kena yakin. Ketiga, kita kena buat study. Dalam bisnes kena study. Kalau dalam keadaan macam hari ni, contohnya PKP, kedai semua tutup. Contoh Jadi, apa saya boleh buat? Saya kena tengok sama ada perniagaan ni boleh tak saya gunakan dengan kaedah sekarang, iaitu online dan sebagainya. Kalau tak, saya terpaksa cari jalan macam mana saya nak hantar benda ni. Mungkin saya kena look at this dispatch and all those stuff. Apa lagi yang kita boleh fikirkan? Alright, tengok kalau ada, boleh kesesuaian tak? Kalau tak ada, then kita terpaksa cari benda lain. Untuk sementara, bukan untuk kita nak macam tinggalkan terus, tapi untuk sementara kita terpaksa cari supaya kita kena ada revenue kan, kita kena ada satu putaran kewangan ataupun cash flow kita. Kalau tak, kita akan habis. Okey, contoh klasik kalau tengok baru-baru ini cerita besar lah, Air Asia. Air Asia dia punya bisnes memang drop gila lah. Memang drop gila. Jadi dalam keadaan tu dia tak boleh buat apa. Macam mana nak expand lagi? Memang tak boleh pun. You hantar satu flight pun tak ada orang. You nak hantar 5 flight macam mana kan? Jadi apa yang berlaku bila Tony Fernandez dia come out with this thing Grab lah apa ni? Dia macam ikut Food Panda. Dia mula food delivery business. But that is something yang memang in high demand pada ketika PKP dan sebagainya. Jadi dia cuba melihat apa pada ketika ini, apa yang orang perlu, dan kita mula buat benda tu. Alright? So itulah yang sebenarnya perlu kita lakukan. Jadi kita kena duduk, kita kena check apa, dan willpower tu ada. Kita tak akan rasa macam oh aku tak boleh. No, I'm going to do it. But you know, like I need to like just put this aside, dan I kena buat something else juga untuk saya meneruskan. Of course benda ni bila benda dah okay, saya akan
get into that track balik. Tapi at this moment saya tak boleh. Kalau saya duduk sana hancur lah semua kan. Jadi untuk soalan Syamil tadi, alright, kita kena preserve benda tu, tapi push on kalau you rasa benda tu masih boleh. Tapi kalau langsung tak boleh, then you need to like stop and look for something else, alright, to sustain. Kalau tak, nanti you will be out of business and that will even teruk lah. Alright, itu pandangan Abang Abu, right? Okay. Alright, orang susah bukan nak duit, tapi perlukan sesuatu yang boleh memajukan mereka. Betul? Dan dianya bermula daripada apa tadi? Inspiration dan okay, transfer saya terima. Transfer apa ni? Transfer duit Alright, untuk berjaya dalam diri, willpower untuk diri kita, jangan sebut tak boleh. Okay, very good. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kita nak macam kongsi-kongsikan. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi soalan, boleh je tanya. Kita ada lagi 5 minit, 10 minit. Sebab saya hari ini nak ucapkan sekali lagi selamat hari jadi kepada isteri saya. Mudah-mudahan Allah akan sentiasa terus merahmati alright, dalam segala kehidupan kita. Alright, ada okey, nampaknya saya dapat satu lagi. Kena buat. Kena buat. Okey, kita salam AA yang handsome. Terima kasih kerana bagi saya handsome. Alright, insyaAllah sekejap lagi saya nak buat proposal buat jadi saya. Alright, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah untuk hari ini kita ambil masa cepat sikit. 2000. Oi, ramainya. Hari ni aku tak tepuk Alright, aku bagi tepukanlah kepada anda yang terus bawa sampai bagus ni. Ni mesti adik-adik ramai. Kalau adik-adik ramai mesti love aku tu banyak gila. Kalau adik-adik tak ada, dia love dah kurang. Jadi alright. Okey, terima kasih. Alright, okey, kita ucapkan terima kasih dan kita tepuk. Ada lagi ke apa-apa soalan yang awak nak tanya? 10 minit Alright, Mior Hafizi ada kat sini. Dia cakap, alright, macam ni dia cakap. Ceni. Okey, okey, bagi anda yang nak baju macam ni. Ni, baju ni, alright. Okey, baju ni nama dia Super Dollar. Right, dia ada aura duit. Dia menarik duit, babe. Kau pakai baju ni, kau tengok ada some different feeling sebab dia menarik duit. Alright. Jadi Abang Abu buka offer t-shirt ni. Kita akan buka dengan kain yang best lah. Kain dia kain yang bagus. Dia bukan t-shirt yang biasa je. Alright. Kain yang mahal sikit. Alright. Jadi kita nak buka offer ni RM59. RM59 awak akan dapat t-shirt ni. Dia ada 4 size. Jadi siapa yang berminat bolehlah contact untuk kita bagi pada sesiapa sajalah. Kalau nak lah kan, you boleh pergi dekat Facebook pun boleh. Nanti sebab saya belum launch lagi benda ni, saya nak buat macam 100 je dulu, right? 100 warna hitam dan merah, right? And dollar sign, right? Okay, ini memang best lah, babe. Kau pakai nanti kau tahulah dia, pasal macam banyaknya duit. Kenapa duit ni datang kat aku? Kenapa macam dia ikut aku? Dia macam tu. Jadi siapa yang nak, alah, tudung tak boleh lah. Tudung macam tak gerek lah. Tudung nak buat dollar sign nampak sangat macam tak best. Right? Tapi ni macam t-shirt. T-shirt is like more interesting sebab you boleh feel. Alright? Okay. So sambil tu ada apa-apa soalan lain ke? Kalau tak ada, saya rasa kita dah 9.50. Terima kasih kepada anda semua yang duduk dan dengar dan cerita, sembang-sembang sikit dengan Abang Abu. Tak maulah, tudung kau buat lah. Kau buat sendirilah. Tudung aku tak buat. Sebab tak best lah. Ada macam gambar dolar. Tak best lah. Dolar ni dia kena macam ni. Dia macam ni kan, macam kan. Ni lelaki kalau pakai macam Superman, tapi ni super dollar. Alright. Okay. So
Thank you dan tahniah kepada semua. Alright, kita jumpa lagi esok dan malam ni kita ada The Boss. Bagi anda yang mengikuti program The Boss, malam ni kita terus sambung dengan task yang seterusnya. Dan tengah hari ni pukul 12 sebenarnya ada Business Guide, Your Business Guide. Bagi anda yang mungkin nak tahu-tahu pasal perniagaan, hari ni bersama dengan The Business Guide Idayu. Tapi tak tahu kalau Idayu, sebab di Idayu saya dengar dia macam kurang sihat. Tapi kita tengok mungkin Abang Abu akan ada some topics mengenai business, right, insyaAllah. Right, pukul 12 nanti. Itu sajalah daripada Abang Abu. Tudung logo duit banyak macam Louis Vuitton. Alright, buatlah Fakrudin, boleh. Okey, insyaAllah kalau benda tu boleh lah. Buatlah bang, sleeve for female. Ada, long sleeve ada. Memang ada long sleeve. Alright, baju ni ada short sleeve dan long sleeve. Alright, kita ada long sleeve dan short sleeve. Long sleeve of course kalau untuk wanita kita ada long sleeve. Alright, untuk lelaki pun ada long sleeve. So dia ada long sleeve dan short sleeve. Long sleeve dia lebih RM10 lah. So dia kalau yang ni 59, yang long sleeve 69. Alright, dia RM10 dia lebih. Alright, insyaAllah itu benda tu akan keluar lagi sikit hari lagi lah. Nanti saya akan promote lagi insyaAllah. Bagi yang order sekarang, dia boleh order pada harga yang separuh. Separuh. Apa ni Abang Abu? Jangan. Tak apalah, boleh je lah. Alright, dia untuk sebelum produk tu sampai, siapa yang order dulu, kita order hanya RM30 kalau separuh. Kalau yang long sleeve 35, yang short sleeve 25. 30. 29. 30 lah. 30. Yang tu 35 ni 30. Macam tu lah. Alright. Okay. So that's all for today insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. Abang Abu ada sedikit tugasan. Selepas tu pukul 12 kita akan jumpa balik dalam The Your Business Guide insyaAllah. Alright. Itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Alright. Pre-order 15. Oh Surya. Relax Surya. Janganlah macam tu. Aku bagi kain yang best. Kain ni kau pakai dia rasa lain. Dia aura dia lain. Alright. Okay, Siti Radia dia nak 3. Nak tu 3 4 Kau nak 4 Sebab dia 1, 2, 3, 4. Jadi 4 Siti Radia. Alright. Okay. 35 tu kalau nak awak PM saja, saya akan ambil note siapa-siapa yang nak. So benda tu kita akan hanya ada, I think towards the end of December. Yes, RM35 sahaja untuk produk yang harganya bila kita jual nanti dalam seminggu ni saya akan letak fix harga lah. Ni sebab korang dah dengar aku, bolehlah dapat dengan harga tu sekarang, untuk sekarang saja. Alright, dalam seminggu ni. Alright, lepas tu dah tak ada. Alright, okay. So okay Siti Radia, nanti insyaAllah kita akan contact awak untuk untuk pastikan dan juga ambil alamat awak semua. Bila dah siap kita akan hantar kat rumah awak menerusi pos. Okay guys, I think that's all for today insyaAllah. Thank you very much for listening to me. Sorry to bothering you morning ajak-ajak tengok-tengok. Terima kasih lah kalau korang tak tengok, macam mana lah aku nak bercakap kan. Tapi apapun terima kasih lah, kita ada dalam 12,000 orang tu. Alright, yang melihat kita punya celoteh kita setiap hari, right, insyaAllah. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 3 kali aku bagi salam, insyaAllah Allah bagi pahala ke atas ya, salam tadi. Okay, best. Dan saya best. Kenapa dia macam tak hilang ni? Best.